Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bermula puji-pujian dan kesyukuran terus menerus kita panjat dan kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nafas, dan dengan nafas yang keluar masuk itu telah ditarik kepada kita untuk hadir dalam satu majlis ilmu, dalam kuliah duha pada pagi ini, yang seperti biasa muslimat, kita takkan lupa istiqamah pada munajat. Munajat itu mudah, istiqamah itu payah. Munajat itu mudah, istiqamah itu payah. Jadi pertama sekali seperti biasa, kita berdoa dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan muslimat dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan apa yang kita akan dengari pada pagi ini, antara perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat yang penting, yang mudah-mudahan kita mendapat sedikit muhasabah dan kita mendapat sedikit renungan. Yang pertama sekali, ya Allah, bila Engkau yang tarik, Engkau yang dudukkan kami, Engkau yang menghadirkan kami pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kami dengari pada pagi ini Engkau berikan kepada kami faham. Biar kita mengaji itu faham. Ingat, bila sebut faham, antara perkara yang muslimat dan tuan-tuan kena bersedia, bukan kita kena faham sebagaimana apa yang kita faham. Belajar, didik otak kita, aku nak faham sebagaimana yang ulama' faham, sebagaimana yang tuan pengarang nak bagi faham, sebagaimana yang musannif nak bagi faham, sebagaimana yang tuan guru memahamkan kepada kita. Jelas ke jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, setelah Engkau membuka telinga kami, Engkau membuka ruang dalam liang-liang telinga itu menyampaikan ilmu dan kepahaman agar kami faham. Mudah-mudahan faham itu akan terus masuk kepada hatinya kami, dan dia melekat dan lekat dan tak keluar daripada hati kami, sehingga mencapai pula kepada kami akan keyakinan. Sebab ada orang belajar tapi tak yakin-yakin, betul? Banyak dengar kepada ilmu, dengar kepada kepahaman, tapi masih lagi was-was. Pada hakikat ujian daripada Allah, tapi pada syariat kita boleh berdoa dan berusaha. Jadi mudah-mudahan muslimat, apa yang kita dengari sebentar nanti, ya Allah, Kau berikan kepada kami faham. Bila faham tu masuk, ya Allah, Engkau lekatkan ia pada hati kami agar ia kekal dan bertukar kepada keyakinan. Itu dipanggil ilmu yakin. Yakin dengan ilmu, yakin dengan ilmu, dua. Dan yang ketiga, ya Allah, bila mana hati kami sebentar nanti dah terlekat dengan ilmu, kami yakin dengan apa yang kami dengari, kami yakin dengan apa yang kami faham, benda yang lebih besar yang kami minta, ya Allah, kami bermunajat, ya Allah, kami berdoa, ya Allah, Engkau tukar pula keyakinan itu dengan tindakan dan amalan. Kerana apa? Betul, perkara yang kita akan bahas pada pagi ni muslimat, inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak ubah sebagai tindakan. Yang mudah-mudahan
Bila mana Allah Ta'ala beri faham sebentar nanti, dan fahamnya itu kekal dengan yakin yang abadi, dan ditukar pula ia dengan amalan dan ketaatan serta tindakan yang membawa kepada pasti, maka mudah-mudahan itulah perjalanannya kita dalam nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam rencana kita berjalan sebagai orang yang salik. Apa makna salik? Orang yang sedang berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sebut salik ni muslimat, ini antara perkataan yang saya bina dalam grup saya, sekadar maklumat muslimat dan tuan-tuan yang alim. Saya ada Facebook, dan tiap-tiap pagi pukul 9 kami buat hashtag santapan rohani. Dan antara soalan yang saya tanya kepada fans atau sahabat-sahabat saya dalam grup ketika saya live, supaya saya nak bina benda dalam kepala otak, saya akan tanya tiap-tiap pagi, di manakah tahap kalian pada hari ini? Jadi mereka akan menjawab, Ustaz, kami orang yang salik. Kami orang yang salik. Perkataan ni kita kena bina, kita kena sebut hari-hari. Sebagai contoh muslimat, siapa yang tak pernah jemu cakap dengan anak-anak, belajar pandai-pandai? Betul tak? Belajar sungguh-sungguh, hari-hari cakap tak? Benda sama kan? Jemu tak? Tak jemu pun. Daripada darjah 1 sampai form 6, tingkatan 5, tingkatan 6, duk ulang benda sama. Tak apalah nak, gagal SPM, tak apalah tak cukup makan pun, dekat diploma nanti buat sungguh-sungguh. Tak habis lagi bercakap benda yang sama. Sebab muslimat cuba memasukkan input pada otak mereka, belajar bersungguh-sungguh. Dan kita cakap benda tu hari-hari. Ada yang siapa cakap setahun sekali? Tak ada. Kalau boleh hari-hari nak ulang, betul? Sama juga. Apa yang saya doktrin, bahasa saintifik, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang saya bina dalam fan saya, dalam grup Irwan Zahuri Facebook, tiap-tiap pagi saya akan tanya mereka soalan yang sama. Di manakah tahap kalian pada hari ini? Maka mereka akan jawab, Ustaz, aku orang yang salik, yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya nak bina ayat ni? Supaya saya nak angkat muslimat. Tuan-tuan dah lama mengaji, jangan merasa lagi duduk pada tahap orang awam. Sebab otak ni akan bekerja sebagaimana apa yang kita fikir. Kalau tuan-tuan fikir tuan-tuan orang awam, tuan-tuan akan mencari jalan apakah amalan orang awam. Betul. Kalau kita masih lagi fikir orang awam, tuan-tuan akan bergerak atau lakukan tindakan sebagaimana orang awam. Bagaimana mungkin kita nak upgrade kehidupan, nak mengupgrade amalan? Sedangkan ulama pernah menyebut antara 5 perkara dusta. Yang kamu berdusta di atas diri kamu, kamu mendakwa kamu dekat kepada Allah, tapi kamu tak ada pun tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tu dipanggil dusta. Dakwa dekat kepada Allah, tapi tak ada tindakan pun, tak ada perjalanan pun nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi soalan yang hamba tanya pada tiap-tiap pagi kepada fans hamba dekat page Irwan Zahuri, hamba nak tanya pula muslimat dan tuan-tuan yang alim. Cuba belajar, kita train kehidupan kita, upgradekan kepahaman. Di manakah tahap kalian pada hari ini? Tak dengar? Terima kasih. Aku orang yang salik. Jangan sebut kami, sebab aku tu lebih khusus. Nak beradab sikit saya. Saya tu bahasa Melayu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya seorang yang salik. Salik tu ejaannya sim alif lam kaf. Apa makna salik? Orang yang sedang berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan muslimat faham, bila sebut berjalan ni, lambat ke cepat, yang penting kena bergerak. Kan kita didoktrin dengan cerita Arnab dengan kura-kura, semua hafal. Arnab dengan kura-kura, Arnab tu slow motion, tapi bila tak sombong, bila dia tak riak, tak takabur, terus bergerak, siapa menang? Walaupun cerita tu dongeng ke, tapi banyak manfaat yang kita boleh ambil. Betul. Jadi begitu juga kehidupannya kita. Muslimat dah kena berasa dah, aku nak upgrade kehidupannya kita. Macam mana aku nak upgrade? Hari-hari muslimat kena doktrin pada akal dan fikiran. Aku orang yang salik. Aku orang yang salik. Aku orang yang salik. Orang salik ni levelnya di atas daripada orang awam. Orang awam ni orang kebiasaan. Muslimat, tuan-tuan dah hari-hari mengaji, Allah Ta'ala pilih, faham kepada ilmu. Ya Allah, aku orang yang salik, aku orang yang
salik. Apa makna salik? Iaitu sedang mendekatkan diri, berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sebab berjalan tu pula bukan jarak. Tu panjang pula cerita lagi. Sebab Allah tak jauh. Kita yang berasa jauh. Dah? Bukan sebab berjalan tu seolah macam fikir nak pergi Kedah. Allah tak jauh. Kita je yang merasakan Allah Ta'ala tu jauh. Jadi mudah-mudahan dengan mukaddimah yang kedua, muslimat dah mula refresh, dah mula memahami di manakah keadaan aku sekarang dan ke manakah aku nak tuju. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bertepatan dengan level yang muslimat dah rasakan, bersamaan dengan level ataupun keadaan yang muslimat cuba nak rancang pada kehidupan. Yang mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik dan Allah Ta'ala kekalkan kita sebagai orang yang salik, yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga pada hari ini, dalam kuliah duha sebagai bidan terjun, InsyaAllah pada hari ini hamba ingin berkongsi suatu nasihat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Osman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalam yang kita dengar pada pagi ini yang datang daripada Al-Mubashirina fil Jannah, orang yang dah confirm syurga. Siapa dia? Sayyidina Osman bin Affan, sahabat Nabi, khalifah yang membantu kita menyebarkan agama Islam selepas wafatnya Nabi SAW. Jadi bagi mengambil adab, hamba akan baca dahulu bahasa Arab kerana pada hari kita akan bincangkan tajuk tulis 4 perkara. Kalau tak habis tulis pun tak apa, nanti habis program saya akan snapshot pula. Betul snapshot, betul perkataan tu. Screenshot. Kalau screenshot, screen kita shot. Saya snap dulu baru shot. Betul? Betul lah. Saya snap dulu baru saya hantar. Kalau screenshot dah ada dekat skrin. Afwan lakum. Okey. Saya akan snap nanti, saya akan hantar kepada muslimat dan tuan-tuan yang alim. Nanti Hajjah boleh forwardkan ke dalam grup. Baik. 4 perkara secara zahirnya sebagai fadilat. Tulis, tajuk kita pada hari ini bagus sangat. Kita semata-mata mengharapkan benda ni fadilat, kita cari kelebihan, benda tu bagus. Tak salah, tak dinafikan. 4 perkara secara zahirnya sebagai fadilat, tetapi secara batinnya satu kewajiban. Dah? 4 perkara secara zahir memang pada hukum fiqh, pada keadaan dia macam satu fadilat. Apa fadilat? Banyak kelebihan. Kalau kita buat ni ada kelebihan, kita buat ni ada kelebihan, bagus, tak salah cari kelebihan. Tapi secara batinnya atau secara maknawinya, secara yang kita tak nampak, ia merupakan satu kewajiban yang perlu kita buat. Jelas ke jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Mukhalatatus salihin fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. 1. Wa tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi faridatun. 2. Wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. 3. Wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadhul wasiyati faridatun. 4. Baik. Apakah ia 4 perkara secara zahir dari segi hukum fiqh? Dia fadilat, ada kelebihan. Tapi secara makna yang tersembunyi, dia satu kewajiban yang perlu kita buat. Yang pertama apa dia? Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata ia, arba'atu zahirun hunna fadilatun. 4 perkara secara zahirnya ada keutamaan, ada fadilat, ada kelebihan. Wabatinuhunna faridatun. Tetapi secara batinnya ia adalah kewajiban, bermakna kefarduan atas diri. Ingat dah, bukan kefarduan pada hukum, kefarduan ke atas diri. Sebab boleh saya kongsi sikit istilah-istilah agar supaya muslimat dan tuan-tuan belajar. Sebab petang kita belajar kuliah pondok. Dan bila mana tuan-tuan dah biasa dengan kuliah pondok, tuan-tuan kena memahami istilah-istilah fiqh dengan tepat. Takut silap kepahaman.
Sebagai contoh begini, contoh. Kalau tuan-tuan sebut perkataan wajib ataupun perkataan haram, contoh, bila sebut haram, apa yang terlintas pada otak kita? Tak boleh, benda tu berdosa. Betul? Tapi ingat, kalau belajar fiqh yang tepat, bila sebut haram, ada haram tu dengan makna haram, ada haram tu dengan makna makruh, ada haram tu dengan makna ditegah. Dah? Dari sudut asal fiqh, apa makna haram? Berdosa, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Tetapi pada istilah-istilah fiqh, kadang-kadang digunakan perkataan haram bukan makna berdosa. Contoh, dalam kitab Furu'ul Masail, Syekh Daud Fatoni kata apa, yang dah mengaji minggu lepas dia dengar perkataan ni. Berkata Syekh Daud Fatoni, mendahului satu rukun dengan imam hukumnya haram tapi tak batal. Imam tengah duduk tahiyat awal, kita pun tengah baca tahiyat awal, tiba-tiba kaki menggeletar, gaut datang. Merenyam, tak boleh duduk dah ni. Kita bangun dulu, imam tak bangun, hukumnya haram. Makna haram bukan berdosa. Tengok, dia tulis haram, makna haram ditegah. Tu usul-usul fikih. Jelas? Sama juga kat sini. Nanti kita akan jumpa perkataan fardu. Dah, Sayyidina Osman sebut 4 perkara ni pada penceritaan, pada zahir kita nampak fadilat, kita cari. Tapi pada hakikat ataupun rasa kefarduan. Jadi kita faham begini, makna fardu tu apa? Fardu tu kan benda wajib. Nanti tuan-tuan akan faham istilah seolah-olah benda ni wajib. Kita kata ya, wajib pada kebatinan kita. Yang nak ikut-ikut. Tapi kalau tak buat, tak sampai kepada berdosa. Itu istilahnya. Supaya nak memberikan kepada kita kesungguhan untuk beramal. Jelas ke jelas? Baik. Jadi apakah ia? 4 perkara pada zahir fadilat, tetapi pada hakikat, pada batinnya kefarduan, faridatun, faridah, kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Yang pertama tulis, bergaul akrab dengan orang soleh, satu keutamaan ataupun satu kelebihan ataupun fadilat. Bergaul dengan orang soleh itu satu fadilat. Tetapi mengikut jejak langkah mereka itu satu kewajiban. Yang pertama apa dia? Dah, kita berkawan dengan orang soleh. Siapa kawan kau? Ustaz Ebik Liu. Bagus. Siapa? Jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Siapa kawan-kawan kau? Dia biasalah sebelah rumah Ustaz Muhadi. Bagus. Berkawan dengan orang-orang alim ni bagus. Sebab apa musliman? Antara kelebihan yang kita boleh ambil, dah? Sebab kehidupan kita ni antara perkara yang kita tak akan terlepas, di antaranya perkara kerisauan dan perkara ketakutan. Sebab tu antara amalan afwan lakum, hamba sebut perkataan ini dah bertapak di Malaysia begitu lama, tetapi kenapa akhir zaman ni benda tu dah semakin kehilangan. Kalau saya sebut doa ni, saya yakin ayah-ayah, ibu-ibu, orang-orang lama ni, dulu kita sokmo dengar, selalu dengar doa ni. Berkat. Tapi akhir zaman ni dah kurang dah. Dah? Antaranya apa? Kalau hamba baca sekali lagi, tuan-tuan ikut boleh? Tak payah ikutlah, sambung. Ya amanal khaifin. Berkat dah. Sekarang dengar dah? Jarang kan? Jarang kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa ni berkat tuan-tuan. Nak cerita sejarah panjang. Hamba cerita sejarah yang tu sekali lagi, yang ni tak habis mengaji. Cuma bagi tuan-tuan yang nak terus beramal, nak upgrade cara beramalnya, mudah faham makna. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau amankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau sejahterakan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Ya wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau lepaskan kami, Engkau jauhkan kami daripada perkara yang kami takut. Dulu biasa tak baca? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf.
Sekarang ada lagi. Kurang dah, tak apalah. Yang tak nak buat, kita tak kata apa, benda sunat. Tapi nak cerita fadilah. Jadi artinya muslimat dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita sebut kenapa bergaul dengan orang soleh ni kelebihan banyak. Antaranya yang pernah disebut oleh sebahagian hukama, salah satu asya'a tufarrijul khusus zikrullahi ta'ala wa liqa'u awlihi wa kalamul hukama. Kata hukama, 3 perkara yang dapat melenyapkan kerisauan. Kalau rasa gundah gulana, kalau rasa risau, cari 3 perkara ni. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Banyakkan zikir. Dah? Tapi zikir yang bagaimana? Yang ni panjang lagi cerita saat lagi ni. Nak tanya tuan-tuan, risau tu tempatnya di mana? Ya? Okey. Kalau risau tu tempatnya di hati, adakah memadai ubatnya di lidah? Jawab sendiri. Boleh faham? Bila mana risau tempatnya di hati, makanannya perlu di hati. Belajar zikir hati. Pergi cari mana-mana guru, mana-mana ulama. Belajar zikir hati. Bila mana kerisauan tempatnya di hati, ubatnya di situ. Jelas ke jelas? Dah? Sebagai contoh, luka dekat sini. Jangan bubuh minyak dekat sini. Lukanya di tangan, bubuh minyak di tangan. Jadi begitu juga, kalau kita maklum kerisauan tempatnya di hati, maka obatnya zikir. Tapi bukan zikir di lidah, zikirnya juga di hati. Allah, banyak zikir di hati ni. Itu yang pertama. Cuma kalau tuan-tuan nak belajar secara khusus, yang tu boleh datang program-program yang hamba adakan. Yang tu cerita kemudian. Kita bukan nak promosi program, nak mengaji. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi. Yang kedua, barang siapa yang rasa gundah gulana, cerita bab kelebihan dulu. Barang siapa yang berasa gundah gulana, waliqa'u awliyah, pergi cari berkawan dengan orang-orang soleh, wali-wali. Betul, memang ada kelebihan. Berkawan dengan orang soleh, berakrab dengan orang-orang yang soleh, para awliya illahi ta'ala. 2. Yang ketiga, kalau kita rasa gundah gulana, antara perkara yang ketiga kita boleh buat, wa kalamul hukama, mendengar ucapan daripada orang-orang hukama. Ahli hikmah. Ahli hikmah ni tak semestinya ulama. Tak semestinya ulama. Kadang-kadang mereka ni Allah Ta'ala beri firasat. Sebagai contoh, waktu hamba belajar dahulu di Pondok Seliau arwah Tuan Guru Haji Ali, waktu hamba belajar di Pondok Muar, di Jorak Pondok Muar, kadang-kadang 2-3 bulan sekali hamba suka ziarah Habib Muhammad di Batu Pahat. Habib Muhammad ni anak kepada Habib Ali. Habib Muhammad ni tak mengajar, tengok lifestyle dia macam orang biasa. Tapi bila mana mereka ni keturunan habaib, keturunan daripada darah daging Nabi SAW, dan bapa beliau pula Habib Ali, datuk beliau pula antara orang-orang yang hebat, diberi kepada mereka ni kalam hikmah yang hebat. Lifestyle dia biasa, hidup macam orang biasa. Tapi kalau duduk bersembang, yang pertama sekali dia akan tanya siapa nama? Wan. Takkan Pak bagi nama Wan, dia nak nama penuh. Katalah Muhammad Irwan Muhammad Zahuri, dia mula jari dia berjalan. Bila jari dia berhenti tuan-tuan, afwan lakum, dia boleh telanjangkan kita, bahasa mudah dia boleh telanjangkan kita A to Z. Satu dia buka, tapi dengan kalam yang indah. Dia tak kata patutlah perangai macam ni, rupa-rupa macam ni. Kalau muslimat nak menerap, boleh menerap kat situ dah. Nak lari tak boleh dah, ibarat terkunci. Tu ahli hikmah. Benda ni bukan dia boleh baca kita dah, ada ilmunya. Kalau kita belajar ilmu psikologi pun dari mata tahu orang tu macam mana dah. Kalau bibir jenis cebek, tahu dah orang ni otak jenis macam mana. Semua tu ada kelebihan yang Allah Ta'ala nukilkan pada ilmu. Jadi maknanya orang ni contoh ahli hikmah. Bila jumpa dengan dia, dia telanjangkan kita A sampai Z. Habis Tuhan buka satu. Dan dia simpulkan dengan nasihat. Jadi maknanya bila hidup kita ada kerisauan, ada gundah gulana, ada ketakutan, amalkan doa tadi. Jangan tinggal. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, kau amankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Tak sempat salin tak apa, saat lagi hamba hantar voicemail, suara. Boleh dengar hari-hari. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sedap, minta maaf lah. Yang penting boleh dengar. Baik. Yang kedua,
Bila mana kita gundah gulana yang diajar oleh hukama tadi, 3 perkara. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Hamba nak upgrade, bukan zikir lidah. Sebab bila sakitnya hati, makanannya hati, simple. Sikitnya hati, makanannya hati. Contoh, riak. Riak tu amalan zahir ke amalan hati? Hati. Nak memulihkan dia, memerlukan makanan hati. Ujub, bukan amalan zahir, amalan hati. Kebinasaan hati. Nak beri rawatan, dia rawatan bentuk spiritual, bentuk hati. Jelas? Jadi begitu juga. Bila rasa ketakutan, kerisauan hati, gundah gulana, gelisah dan sebagainya. Yang kedua, cari ulama, orang-orang soleh. Itu betul memang kelebihan. Tetapi, dan yang ketiga apa tadi? Mendengar kalam hukama. Baik, kembali kepada penceritaan kita. Rekasnya begini. Bila mana kita mafhum berkawan, bersahabat dengan orang-orang soleh ni bagus. Bagus. Itu memang satu kelebihan. Tetapi yang paling penting apa nak diajar? Wal iqtida'u bihim, dan mengikut mereka itu satu kefarduan. Itu yang kita nak. Poin yang pertama sebagai maklumat, poin yang kedua ambil ia sebagai tanggungjawab. Apa tanggungjawab yang perlu aku lakukan? Aku nak ikut ulama tu sahaja. Nak ikut cara berpakaian, cara duduk, cara bersembang, cara bercakap, cara kehidupan. Itulah kewajiban. Kita dengar kalam ulama ni bagus, bersahabat dengan kita melihat tak ada perubahan, tanggungjawab hamba untuk membantu muslimat dan tuan-tuan untuk buat keputusan. Setiap kali raya, kadang-kadang siapa orang yang kita ziarah? Ni nak tanya muslimat mengaji dengan Ustaz Muhadir berapa lama? Banyak kebaikan, banyak fadilat. Tetapi ingat, kita mengikut kehidupan, mengikut gerak laku, mengikut apa yang dilakukan oleh orang soleh, itu satu kewajiban. Jadi hamba minta kepada muslimat dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau boleh tahun depan kita cuba plan. Raya ni besok antara orang yang aku nak besarkan. Sebab apa? Bila sebut kawan-kawan sokmo jumpa dah, tapi tak sabit raya pun, benda tu ziarah bila-bila masa boleh. Ziarah ni untuk apa? Aku nak tengok siapa isteri dia, nak kenal. Nak tengok macam mana isteri dia berjalan, macam mana isteri dia dengan suami. Tak, sungguh. Sebab itulah dipanggil qudwah, cara kita nak ikut. Jadi perkara yang pertama yang kita pelajari pada pagi ini daripada kalam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, berkawan dengan orang soleh satu kelebihan, bagus. Tetapi mengikut jejak langkah dan perbuatan orang soleh satu kefarduan. Jadi bermakna kepada kalian yang dah jadi orang yang salik, mentaliti dah cuba berubah. Sebagai contoh, gini contoh, masalah umrah. Umrah impian ke tanggungjawab? Dan banyak orang menjadikan umrah sebagai impian. Betul? Sedangkan dia tanggungjawab kehambaan. Sudah. Betul ke ni? Impian apa tahun depan? Ustaz, saya nak pergi umrah lah tahun depan. Impian, jadikan impian semata-mata. Walhal ia tanggungjawab. Nak tak nak ustaz, saya nak cari duit juga tahun depan nak pergi umrah. Bermakna bila kita upgrade kefahaman, automatik tindakan kita berubah. Jadi ingat, umrah, haji bukan impian. Satu tanggungjawab yang perlu kita usaha, itulah perkara kehambaan yang perlu kita lakukan. Bermakna tengok, kita ubah sikit. Selama ni bila kita ingat arwah pula, umrah itu impian, maka kita jadikan sebagai impian. Tapi kalau kita fikir umrah tu bukan impian, satu tanggungjawab, kewajiban yang perlu aku lakukan. Yang mudah-mudahan bila mana kita nampak itu satu kewajiban, satu tanggungjawab, kefarduan,
tuan-tuan akan usaha lebih bagi mencapai apa yang kita inginkan. Sama masalah tadi, berkawan dengan orang soleh bagus dah. Antara ramai-ramai muslimat ni, ada antara muslimat yang Allah Ta'ala pilih rapat dengan guru-guru, rapat dengan ulama. Cari jalan pergi rumah mereka, ziarah, kenali isteri-isteri mereka. Sebab kalau nisbah perempuan nak ikut ustaz ni, pada adatnya tak tepat lah, kurang tepat. Tengok akhlak isteri-isteri mereka supaya kita boleh ikut dan sebagainya. Jelas? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kepada tuan-tuan yang baru masuk, kita bincangkan apa dia? 4 perkara. Secara zahirnya fadilat, kelebihan, tetapi secara batinnya kefarduan, kewajiban yang perlu kita lakukan. Yang kedua, wa tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi faridatun. Tulis, membaca Al-Quran satu kelebihan. Membaca Al-Quran satu kelebihan. Banyak kelebihan baca Al-Quran. Dan tetapi beramal dengan Quran satu kewajiban. Tulis. Membaca Al-Quran satu fadilat, kelebihan. Banyak kelebihan baca Quran, bagus. Tetapi ingat, beramal dengan Quran satu kewajiban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran? Antara jawapan yang paling mudah bagi kalian yang salik. Dah, hamba tak panggil orang awam dah. Dah, start daripada pagi ni hamba nak panggil semua ni kalian ni orang yang salik. Biar kita rasa kita ni dihargai dan diangkat kehidupannya kita. Dah, orang awam ni orang yang Allah Ta'ala tak pilih mereka dah untuk mendengar kepada ilmu. Dan kita niat boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Dah, dan kita ni orang dalam perjalanan, dan kita ni orang yang salik. Dan kepada orang yang betul-betul salik, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, antara kefarduan yang kita kena buat, beramal dengan Al-Quran. Nak beramal macam mana? Antaranya memahami apa yang kita baca. Sebab tu bagi tuan-tuan yang dah beramal, yang dah sentiasa baca Al-Quran, tahniah hamba ucapkan. Tetapi ingat, memahami Al-Quran itu satu kefarduan. Sebab dengan fahamnya itu kita boleh beramal. Berapa banyak ilmu-ilmu daripada Al-Quran yang kita tak beramal lagi? Banyak kalau kita kaji betul-betul. Punca yang utama sebab apa? Sebab kita tak faham. Dah, sebab tu pernah berkata Syekh Yahya dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kalam ni bagus. Mudah-mudahan menjadi sikit inspirasi kepada tuan-tuan untuk belajar memaham sama ada Al-Quran, sama ada bacaan dalam sembahyang dan sebagainya. Kata Syekh Yahya dalam kitab Ta'limul Muta'allim ke surat 37. Ya? Bukan Yahya bin Mu'az. Bukan. Dah. Kata Syekh Yahya, dia kata apa? Menghafal 2 huruf itu, tulis. Menghafal 2 huruf itu lebih besar daripada membaca 2 bebanan. Tulis dulu. Memahami 2 huruf itu, tulis pula, memahami 2 huruf itu lebih besar daripada menghafal 2 bebanan. Perkataan Arab dia wiqrain. Baik, hamba ulang balik. Menghafal 2 huruf dah, ataupun 2 kalimah. Menghafal 2 huruf lebih besar daripada membaca 2 wiqrain. Muslimat tahu tak wiqrain ni macam mana? Okey, dengar dah. Nak faham wiqrain ni begini. Bahu ni cuba letak 5 kitab. Agak-agak rasa berat tak? Ada setengah orang 10 kitab dia boleh pikul lagi. Itu baru satu bebanan. Letak pula belah kiri. Okey, setengah orang, ustaz, bahu saya tak kuat, saya boleh angkat 2 kitab.
Bagi diri dia itu makna wiqrain. Setengah orang, alah ustaz, setakat 10 kitab tu dia boleh pikul. 10 kitab belah kanan, 10 kitab belah kiri. Ini maksud wiqrain, bebanan. Setengah orang bebanan tak sama. Kata Syekh Yahya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada orang belajar muka surat 37, hafal dua perkataan lebih besar daripada 2 wiqrain tadi. Banyak tak? Letak belah kanan 10 kitab, belah kiri 10 kitab, pikul 2 bebanan. Dah? Setengah orang tu hafal 2 huruf, lagi besar. Tetapi ingat, memahami 2 perkataan, kita faham betul-betul zahir, batin dan sebagainya, makna yang tepat, kefahaman yang tepat, maksud yang tepat, hakikat yang tepat, rahsia yang tepat, lebih besar daripada menghafal 2 wiqrain. Belogok kitab kita hafal, belah kanan 10 kitab, belah kiri 10 kitab, aku boleh pikul lagi ni. Tapi dengan memahami 2 perkataan lebih besar. Jelas? Penting motivasi ni. Ayat ni penting. Bermakna dapat kita faham muslimat, bagus, baca Quran ni bagus, tak dapat dinafikan. Sebab dia kalamullah. Tetapi memahami Al-Quran itu lebih bagus. Supaya dengan kita faham, kita dapat melakukan tindakan, kita dapat melakukan perubahan, dan kita dapat beramal dengan dia. Dah? Sebab tu tahniah kepada tuan-tuan yang sentiasa belajar tafsir dengan Ustaz Zur Ramli. Betul? Dan cuba lakukan perubahan. Setiap kali datang, ya Allah, aku datang ni, aku tak nak dengar dah pada tafsir Al-Quran. Tak nak dengar. Tapi aku nak cuba beramal dengan apa yang aku dengar. Cuba doktrin otak kita begitu agar niat yang kita dah jazamkan pada hati pada awalan, Allah Ta'ala permudahkan. Kalau kita dari awal niat nak dengar tafsir, sampai balik, habis dengar tafsir sajalah. Tapi kalau kita niat betul-betul, ya Allah, aku nak beramal dengan apa yang aku dengar saat lagi. Kerana dalam Al-Quran ni berlungguk cerita-cerita, kisah-kisah, hukum hakam yang kalau kita relate dengan kehidupannya kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, banyak lagi perkara kita tak mampu beramal. Jadi perkara yang kedua yang kita nak berubah pada hari ini, membaca Al-Quran satu kelebihan, bagus. Tetapi beramal dengan Al-Quran satu kewajiban. Jadi yang pertama tu martabat orang salik. Itu bukan martabat tuan-tuan dah, bukan martabat muslimat dah. Martabat muslimat yang nombor 2. Tu martabat kita sekarang. Jelas? Yang penting innamal a'malu bin niat dulu, berazam dulu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan keazaman langsung tak ada. Ya Allah, aku berazam, ya Allah, nak hidup dengan Al-Quran, makan dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Niat betul-betul kepada Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan permudahkan. Habis perkara yang kedua. Baik, perkara yang ketiga. Ada wa ziyaratul quburi fadilatun. Ni martabat orang awam. Orang awam dia buat yang ni, bagus. Wal isti'dadu laha faridatun. Yang ketiga apa dia? Tulis. Dan bermula menziarahi kubur itu satu fadilat. Ziarah kubur satu fadilat. Memang kelebihan, banyak kelebihannya. Dah, banyak kelebihan. Dah. Sebab tu kepada laki-laki, nak cerita yang poin pertama tadi. Apa poin pertama tadi? Kita berkawan dengan orang alim, bagus. Tapi kadang-kadang kita tak ikut perbuatan orang alim. Orang alim ni tuan-tuan, setiap kali masuk kubur akan pecat selipar. Tuan-tuan ikut buat. Kadang-kadang ikut itu, tuan-tuan boleh bertanya apa kelebihan. Kadang-kadang tak perlu tanya pun. Tak perlu tanya. Sebagai contoh, nak dengar cerita sikit. Dah? Waktu hang belajar di Allahumma salli ala di petani. Waktu tu duk bincang dan kitab usul fikih berkenaan gambar ni. Dah, berkenaan gambar. Macam mana gambar yang diharuskan, gambar yang tidak dibolehkan. Waktu tu Allah Ta'ala takdir, dah, saya dengan sahabat saya berjumpa dengan Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf ni duduk dekat Kuala Kangsar. Beliau ni khadam kepada As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dah, anak dia Syekh Muhammad Alwi, dia ni khadam dulu. Bila mana Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki meninggal, dia balik ke Teluk Intan. Kemudian dia buka madrasah sekejap, tak lama tuan-tuan, 4-5 tahun lepas tu dia meninggal. Orang yang ajib pelik. Dah, orang dia kecil saja. Antara niat nak tanya tu, nak tanya masalah gambar lah. Dah. Bila masuk rumah beliau, tengok penuh gambar.
Bukan kecil-kecil muslimat. Gambar Habib Muhammad Alwi besar-besar macam ni. Besar ni. Agak-agak nak tanya tak? Tak faham lagi ni. Gambar Habib Alwi, gambar Said Alwi Al-Maliki, Said Muhammad Alwi, besar-besar macam ni. Penuh dekat ruangan tamu dia. Agak-agak nak tanya dah. Tak faham lagi ni. Ni kata ikut perbuatan ulama. Dah. Syekh Ma'ruf ni alim. Allah, pelik. Ustaz kata alim, pelik. Tanya satu soalan, dia akan jawab tiap-tiap soalan satu Quran, satu hadis, doa. Doa minimum 15 minit. Habis soalan pertama. Tanya pula soalan kedua. Satu Quran, satu hadis, doa. Doa pula setengah jam. Tunggulah. 40 minit baru 2 soalan. Tanya pula soalan ketiga. Quran 1, hadis 1, doa. Tunggu pula 17 minit. 1 jam baru 3 soalan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Cuma bab gambar tadi hamba tak tanya dah. Sebab pengalaman hamba waktu duduk di Aceh pun, kita setiap kali ziarah kita tengok. Dah, mata kita jahat. Hamba lah, bukan muslimat. Tengok belaka. Dah, sebab kita nak belajar mengikut. Belajar mengikut. Jadi kalau ulama pun dekat rumah mereka penuh dengan gambar orang-orang yang soleh, itu dipanggil qudwah. Cara kita nak ikut. Tak payah tanyalah. Ni Syekh ni boleh ke letak gambar ni? Contoh. Dah dia letak, tanya boleh ke tidak? Masalan. Kalau kita nak tahqiq, tak salah bertanya, tak salah. Tapi hamba nak cerita perkataan qudwah, macam mana perbuatan kita ikut orang soleh tu terlebih baik. Dah, ziarah mana-mana ulama tuan-tuan. Dah, kalau tuan-tuan boleh melihat di rumah mereka penuh dengan gambar tok-tok guru, ikut. Ikut. Ni rumah kita letak gambar siapa? Gambar kita waktu muda dulu, tak salah. Selagi tak buka aurat harus. Kalau yang buka aurat tu simpanlah. Dah, tak usah paparkan. Gambar anak-anak kita pakai dapat sijil. Benda 10 tahun dah, tak salah. Letak kat bilik dia orang sudahlah. Dah. Ataupun letak dekat ruangan yang atas, yang biasa orang awam tak naik, orang luar tak naik. Dekat rumah kita penuhkan gambar ulama. Tu dipanggil qudwah, cara kita nak ikut. Habis. Jadi ringkasnya apa? Wa ziyaratul quburi faridatun. Ziarah kubur ni satu fadilat, satu kelebihan. Sebab tu saya berpesan kepada tuan-tuan, dah, kalau betul nak ikut ulama, masuk kubur pecat selipar. Berkat buka selipar. Dah. Sebab apa? Antara hadis yang hasan, tak sampai kepada martabat sahih. Kaki orang-orang yang mengaji ni bila mana berpijak di atas kubur, dah. Walaupun setengah ulama kata takwilan, walaupun selipar pun memadai, tapi faham kepada zahir hadis tapak kaki. Orang yang berpijak di atas tanah kubur, turunlah rahmat daripada Allah. Yang sedang kena pelangkung, diberhentikan azab. Yang sedang kena patuk, diberhentikan azab. Cuba try test. Kalau berani Allah Ta'ala buka muka syafah. Kalau berani Tuhan buka hijab. Dah, kita boleh nampak orang dalam kubur tu yang sedang kena azab, dia berhenti. Sebab keberkatan kaki kita memijak di kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru sikit muslimat. Imam Muna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, setiap kali mengerjakan umrah, dah, bila masuk je border, dia akan pecat selipar. Masuk je sepadan Madinah, sampai je sepadan dia akan buka selipar, letak dekat belakang. Aku tak akan pijak bumi ini yang di bawahnya ada jasad Nabi SAW. Sebab tu saya ingat lagi pesan ayah saya waktu mula-mula saya pergi umrah dulu 2004 tak silap. Dah, abah berpesan ada 5 perkara. Antaranya apa? Pijak bumi Mekah, pijak bumi Madinah. Kalau boleh, pijakan yang pertama, jangan pakai sepatu. Nak ambil berkat Imam Muna Asy-Syafi'i yang buat. Dah. Tapi kalau kita daripada hotel, kalau kita tak nak pakai selipar, peganglah. Dah. Selipar tu bawa pegang. Takut-takut ada jalan tar yang panas. Dan jangan lupa bawa botol. Supaya nak masuk masjid kita boleh basuh telapak kaki. Jelas ke jelas? Cuma nak ambil keberkatan pijak bumi Madinah yang di bawahnya ada jasad yang mulia Nabi SAW. Ni kata ikutan. Kadang-kadang kita tak buat. Kata Sayyidina Osman bin Affan, kita habis 9.30 ke berapa ni? Pukul 10. Okey. Wa ziyaratul quburi fadilatun. Ziarah kubur ni tuan-tuan satu fadilat. Dah? Tetapi wal isti'dadu laha faridatun. Mempersiapkan diri menuju ke kubur adalah satu kewajiban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perkataan ini umum, tapi khas bagi tuan-tuan. Kita maklum dah mafhum dia.
Betul, ziarah kubur ni satu kelebihan. Tapi menyiapkan diri untuk masuk dalam kubur satu kewajiban. Menyiapkan diri untuk masuk dalam kubur satu kewajiban. Jadi maknanya apakah kewajiban yang perlu kita lakukan? Banyak sangat kewajiban. Yang ni tuan-tuan dah belajar. Cuma yang penting kita memahami perjalanan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang sebenar. Lebih-lebih lagi sebagai orang yang salik. Apakah persediaan yang aku nak lakukan untuk masuk ke alam barzah. Jadi benda-benda begini tuan-tuan kena tulis. Kalau boleh bagi tuan-tuan yang ada anak-anak yang boleh print out dan sebagainya, tuan-tuan tulis benda ni tampal di rumah. Jadikan ayat motivasi. Sebab apa? Dengar manusia ni akan tambah kepercayaan dengan melihat. Bukti Allah Ta'ala kan sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ingat kaedah. Manusia ni antara cara nak motivasi untuk yakin, Allah Ta'ala sendiri ajar banyak melihat. Sebab Tuhan sebut, kamu tak tengok ke langit dan bumi? Tak tengok ke? Kamu tak nampak ke di sana tak ada cacat dan cela, tak ada kekurangan atas benda-benda yang aku buat? Allah Ta'ala suruh tengok. Bila tengok hari-hari, membawa kepada yakin. Sebab tu kalau kita tengok ilmu motivasi. Sebab motivasi pun asal daripada Islam. Tengok mana-mana setengah pejabat tu, dia berbuat ayat-ayat motivasi. Supaya nak merangsangkan diri kepada akhlak dan peribadi yang lebih baik. Boleh jadi sehari tengok tak faham, 2 hari tengok tak faham. Tapi mudah-mudahan bila tengok hari-hari, Allah Ta'ala campakkan faham. Antara ayat motivasi yang confirm ada rumah tuan-tuan, apa dia? Ayat 1000 dinar. Betul. Tapi berapa banyak di antara kita tak faham. Tampal pula betul-betul dekat meja makan. Tengok hari-hari, berapa kali? Pagi, petang, siang, malam. Tak suruh angkat tangan lah, sekali lagi ramai yang segan malu. Tengok berapa tahun dah. Pagi, petang, siang, malam tengok ayat 1000 dinar. Tapi semata-mata jadi 1000 sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak yang tidak beramal daripada ayat 1000 dinar. Ini kata ni. Wa tilawatul Quran fadilatun. Baca Quran fadilat, kelebihan. Tetapi beramal dengan ayat 1000 dinar daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang tu yang banyak di antara kita tak beramal. Ustaz, memang saya tanggungjawab saya nak kena pergi umrah ni. Contoh, duit tak ada, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita betul-betul berazam, Allah Ta'ala boleh beri rezeki dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu ada rezeki yang madmun, yang confirm dijanjikan. Ada rezeki yang matlub, yang kita usaha. Ada rezeki yang mamluk, yang kita miliki. Belum tentu kita punya. Kain batik banyak tak? Banyak. Semua kita pakai ke? Tiba-tiba minggu depan ada kenduri. Allah, tak apalah, Mak Ngah ada 10 kain batik, ambil lah, bagi kat orang, sedekah kat orang. Orang datang berjanji contoh. Mamluk kita punya, belum tentu kita pakai. Betul. Mamluk. Ada pula rezeki yang tak disangka-sangka. Yakin. Bermakna beramal dengan Quran. Jangan duk baca saja, beramalnya tidak. Jadi artinya perkara yang ketiga, menziarahi kubur itu satu fadilat. Memang banyak kelebihan. Ada. InsyaAllah akan datang kalau ada masa kita belajar macam mana adab-adab ziarah kubur. Di antaranya sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW, antara kubur dengan kita sekurang-kurang 1 hasta. Adab. Tapi nak cerita bab adab ni. Sebab tu nak urai macam mana Dengar ni. Tajuk kita, dia ada cerita secara zahir kelebihan, secara batin tanggungjawab. Saya nak cerita sikit kisah yang berlaku di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak membedakan macam mana yang dikatakan fadilat, macam mana yang dikatakan kewajipan. Boleh kita cerita sikit. Fadilatnya apa? Nabi ajar bila ziarah kubur ni ada adab dia. Antaranya makam dengan kita 1 hasta. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat.
Sebab tu kalau kita kaji, kenapa makam para ulama ni kalau betul-betul kubah yang dia buat tu tak besar. Tak besar. Jadi bila kita duduk betul-betul dekat pagar tu, memang dekat dengan satu hasta. Tapi ingat, kita akan masuk kepada bab yang keempat nanti, masalah wasiat. Dan hamba nak cerita dahulu kepada tuan-tuan masalah membuat binaan di atas kubur. Tuan-tuan dah maklum dalam hukum fikih, haram, pendapat muktamad ulama-ulama fikih, dah haram melakukan binaan di atas kubur. Cuma kalau tuan-tuan tak tahu, nanti nak maklumkan kepada anak-anak, ada poin yang keempat yang hamba akan bantu tuan-tuan buat wasiat. Yang dikatakan haram di atas tanah yang diwakafkan. Tapi kalau tanah sendiri haram tak? Tak. Contoh nak tanam belakang rumah, haram tak? Tak. Nak tanya, kebiasaan para nabi ditanam di mana? Kebanyakan dikisahkan ditanam di rumah-rumah mereka. Mana tempat dia meninggal, kat situlah ditanamkan. Bila hukum fiqh ditanam di rumah mereka, ada hukum haram tak? Sudah. Ni kena faham kaedah. Satu. Yang kedua, ustaz, tu sultan-sultan tu, raja-raja tu, binaan besar-besar, batu besar-besar, okey. Kebiasaan ditanam raja-raja atau sultan-sultan ni di mana? Di tanah pemakaman diraja. Betul. Tanah pemakaman diraja tu tanah wakaf ke tanah dia? Tanah dia. Kalau wakaf, orang lain boleh masuk. Tu makna wakaf. Kalau wakaf, orang lain boleh masuk, tak tanah dia. Dah, dia kata besok kalau aku mati, tanam di sini, dekat tanah kawasan pemakaman diraja, tanah dia. Kalau tanah dia, ada tak hukum haram lakukan binaan? Tak ada. Paling tinggi pun makruh. Tengok loba ke tidak, berlebih-lebih sangat ke tidak, paling tinggi makruh. Sama juga tuan-tuan. Cuma bila takut pertelingkahan berlaku di antara anak-anak, ada poin yang keempat nanti yang hamba akan bantu muslimat dan tuan-tuan yang alim, macam mana kita nak bantu dirinya kita agar memahami segala hukum hakam. Jadi dah cerita bab fadilat. Bila ziarah kubur, apakah fadilat dia? Ada adab yang diajar oleh Nabi, sekurang-kurangnya satu hasta, dan kita duduk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca doa-doa ataupun zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Paling tidak pun baca 3 kul. Cuma sebelum tu afwan lakum, memberi salam dahulu. Perkara yang pertama, ziarah kubur beri salam. Yang ni Nabi buat. Assalamualaikum ya ahlad diyar antum mutaqaddimun wa nahnu insyaallah lahikun. Apa maknanya? Pakai bahasa Melayu sudah. Ya Allah, Assalamualaikum wahai ahli kampung. Hampa dah pergi dulu dah, aku akan ikut pula dari belakang. Assalamualaikum wahai Nabi, anta dah pergi dulu dah, saya pula akan ikut dari belakang. Kemudian antara maqam dengan kita sekurang-kurangnya satu hasta. Kemudian dengan sifat menundukkan kepala, kita baca qulhu paling kurang, al-falaq dan an-nas kita hadiahkan kepada ahli kubur. Itu kelebihan dan adabnya. Tetapi nak cerita bab kewajiban, suatu hari bila mana Sayyidina Umar lalu dekat makamnya Nabi SAW, nak cerita bab kewajiban kecintaan ni. Maka tiba-tiba dia nampak seorang laki-laki yang sedang meronta-ronta di atas makamnya Nabi SAW. Sayyidina Umar ni kita maklum dah backingnya macam mana. Backingnya macam mana. Maka Sayyidina Umar pegang tengkuk belakang dia ni. Nak tengok siapa yang buat bid'ah. Bahasa mudah kita lah. Duk meronta-ronta, menangis-nangis, mengilai-ngilai di atas makamnya Nabi SAW. Sayyidina Umar cekak kepala dia, pusing. La, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bilal bin Rabah. Bila mana tengok Bilal, Sayyidina Umar melepaskan tangannya, pergi ke belakang, tak berani usik. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, yang bawa sepatu Nabi, yang bawa tongkat Nabi, yang sentiasa bersama Nabi SAW, dan juga merupakan muazzin bagi Nabi SAW. Takkan Bilal bin Rabah nak buat perkara bid'ah. Baik, bermakna apa yang Bilal bin Rabah buat menyalahi fadilat. Kalau ikut antara adab-adab ziarah kubur begini. Tetapi kecintaan Bilal bin Rabah melebihi segala fadilat. Ni dipanggil kewajiban. Dah orang cinta kepada seorang, Allahumma salli ala Muhammad, peluk cium. Betul ke tidak? Kita lama tak jumpa dah kawan lama. Macam mana perasaan kita ketika itu? Jadi nak beri faham,
kewajiban orang yang mencintai ini kadang-kadang melampaui walaupun melebihi daripada fadilat. Kesimpulannya muslimat dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang kita dapat daripada poin yang ketiga ini, ziarah kubur, ya, satu fadilat, bagus. Jalankan adab-adab yang ulama ajar. Pertama, beri salam. Yang kedua, sekurang-kurangnya satu hasta. Yang ketiga, kita tundukkan kepala. Dan yang keempat, membaca zikir-zikir atau doa-doa. Zikir tu sekurang-kurangnya Quran, Qulhu 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, baca Al-Fatihah dan dia hadiahkan kepada ahli kubur. Bila sebut hadiah, bukan hadiah bacaan. Ya Allah, dengan pahala yang aku dapat ini, aku hadiahkan kepada ahli kubur. Dan sekurang-kurang doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tu sekurang-kurang doa. Baik. Tetapi wal isti'dadu laha faridatun. Menyediakan bekalan itu satu kewajiban. Perkara ketiga. Dan perkara yang terakhir sekali. Wa iyadatul maridi fadilatun. Wattikhazul wasiyati faridatun. Yang keempat, tulis dekat buku kalian masing-masing. Melawat orang yang sakit itu satu keutamaan. Ziarah orang sakit, betul, satu keutamaan. Tetapi berwasiat di kala sakit satu kewajiban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ni hamba nak bantu muslimat, tolong buat dengan baik perkara yang keempat ni. Ulang balik. Ziarah orang sakit satu keutamaan, satu fadilat, bagus. Ziarah orang sakit bagus. Bagi sedekah, bagi adab. Tapi itulah antara benda yang tak berubah orang sakit ni. Kalau bagi buah dia tak makan, kalau bagi duit dia ambil. Dah sakit-sakit pun ambil lagi. Tu power of duit akhir zaman ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi buah tak apalah, mak ngah sakit tekak dah. Cuba bagi duit. Sorok buah bantal. Padahal nak dekat dah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak salah, bukan kata salah. Benda tu keadaan kita pada hari ni. Kata Sayyidina Osman bin Affan, ziarah orang sakit tu fadilat satu kelebihan. Tetapi menyediakan wasiat ketika kalian sakit satu kewajiban. Di sini kita boleh faham dengan beberapa makna. Antaranya yang tuan-tuan boleh salin, kalau ziarah orang sakit, jangan lupa berpesan kepada mereka suruh buat wasiat. Kita ingatkan orang lain dulu sebelum kita nak buat. Supaya bila kita sokmo ziarah orang sakit, kita peringatkan dia. Bila berlaku ke atas kita, kita pun ingat. Ziarah orang sakit, jangan lupa dia. Kak Long dah buat wasiat, suruh buat wasiat. Baik, saya kembangkan kepahaman. Bila sebut wasiat, ingat, bukan semata-mata ada harta, ada tanah, ada saham, ada rumah kena buat wasiat. Itu perkara yang umum pada kehidupan. Tetapi perkara yang khusus, yang banyak di antara kita terlepas pandang. Dengar dah? Tinggal semayang, wajib tulis wasiat. Tinggal puasa, wajib tulis wasiat. Berhutang, yang ni jelas dalam Quran Allah Ta'ala suruh tulis. Berhutang, wajib tulis wasiat. Bernazar, wajib tulis wasiat. Bersumpah, wajib tulis wasiat. Saya ulang balik. Jangan ingat bila sebut wasiat, adalah dalam bank Islam tu RM50 nak tulis wasiat macam mana Kak Long. Dah, bukan semata-mata wasiat harta. Tuan-tuan kena bezakan antara wasiat dengan hibah. Yang ada anak angkat, yang ada anak tiri, hibah dulu. Dan wasiat ni berlaku selepas daripada kematian. Begitu juga masalah faraid. Kalau hibah, beda faraid dengan hibah. Faraid ni dia ada perkiraan yang tepat. Hibah tak ada masalah. Kalau mak bagi satu seka, Kak Angah mak bagi suku, ikut kita lah nak bagi. Hak kita. Ingat dah, bila sebut istilah sama rata ataupun adil. Adil ni bukan makna 5 anak tiap-tiap seorang dapat 1 ekar. Itu bukan makna adil. Ya, ikut keperluan. Mu laki mu kaya dah.
ambil yang gelang cukuplah, tanah bagi adik-beradik lah. Contoh, itu dipanggil adil. Dalam bahasa fiqh, meletakkan satu perkara layak dan kena pada tempatnya. Itu makna adil. Anak 3, kalau sebut adil, takkan nak beli baju semua saiz L. Oh, sudah. Padahal yang tu baru umur 13. Dan mak kena adil ni, mak kena beli semua saiz L, sama je. Yang kecil tu mengelebih pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna adil, letak perkara yang kena pada tempatnya. Baik. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila sebut menulis wasiat, antara yang pertama, kita dulu beri peringatan. Ingat dah, kalau ziarah orang sakit, dah jangan lupa nasihatkan mereka. Kalau dah tulis wasiat, dah Kak Angah tulis wasiat, Mak Tih tulis wasiat dah. Mak Tih, wasiat apa Mak Tih nak tulis? Baik. Harta tu cerita lain. Antara wasiat yang wajib dia kena tulis, pertama tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang kena tulis. Dah? Supaya apa? Supaya kalau dia sihat balik, menjadi peringatan untuk dia qada. Hamba nak share macam mana cara tuan-tuan nak calculate, nak buat calculation. Sebab ada di antara kita kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Waktu muda dulu banyak tinggal sembahyang, banyak tinggal puasa. Ustaz, saya nak qada macam mana Ustaz? Banyak sangat dah. Dah? Nak qada macam mana tak tahu dah. Ini sekarang ni pun duk hari-hari buat qada. Saya nasihatkan, tuan-tuan nak qada semayang ke, nak qada puasa ke, kena buat calculation. Jangan qada samborono. Ikutlah rasa nak qada jangan. Sebab kehidupan kita ni kan, kita kan salik. Orang yang salik ni kena dah banyak melakukan perkara-perkara sunat. Jadi macam mana qada yang dah lama-lama ni, kepada kita yang belum sakit pun kena buat. Cari satu masa, lepas-lepas ambil wuduk, lepas-lepas semayang sunat, taubat dan sebagainya, duduk sekejap. Ya Allah, ya Tuhanku, agak-agak bermula akhir balik, sampai umur aku hari ni, berapa banyak lagi aku tinggal semayang yang tak qada lagi. Buat satu nombor yang tidak memberatkan dan tidak meringankan. Sebab yang dah mengaji pondok, dia dah faham istilah-istilah fiqh yang kita dah belajar, zon. Dah, fiqh ni dia punya average paling tinggi pun zon. Tengok keadaan lah, ada yang yakin. Dah, tetapi average fiqh zon 75-25. Bermakna tak perlu kita bebankan otak kita agak-agak berapa ni. Duk nak calculate betul-betul, tak perlu. Membadai sangkaan yang berat. Dah, agak-agak Ustaz 60 waktu lagi kau tak qada contoh. Jangan buh 360, takut tak larat nak qada nanti. Dah bubuh 600 waktu, takut tak larat nak qada. Bagi satu nombor yang tidak terlampau berat dan tidak terlampau ringan. Buat satu nombor 60 waktu. 60 waktu tulis dekat satu buku wasiat. Dah? 60 waktu ni, cerita buku wasiat. Dan muslimat doa lah. Hamba berjanji lama sangat dah ni, bukan lama sangat. Dah? Tak suka nak menggunakan perkataan sibuk, sebab perkataan tu akan merosakkan akal hamba. Tapi insya-Allah hamba berazam tahun depan hamba nak siapkan buku tu. Dah, nak siapkan buku tu. Dulu lagi berjanji dah. Dalam kepala otak ni hamba nak buat untuk muslimat dan tuan-tuan yang alim satu buku yang bertajuk Wasiat Peribadi Muslim. Buku tu bukan buku bacaan, dia lebih kepada diary. Dah? Nak bahas benda ni lah, lebih kepada diary, benda-benda yang perlu kita tulis sebagai wasiat. Supaya bila mana kita mati, mana-mana tak sempat qada, anak boleh bantu. Itu matlamat kita. Sebab yang berlaku sekarang ni, bila berlaku kematian, dah, mayat nak dia keluar daripada rumah, dah baca Fatihah 3 kali, sebelum keluar, waris akan bercakap, arwah pergi dah, nanti siapa-siapa ada berhutang, boleh berhubung dengan kami sebagai waris. Kita bercakap benda yang tak tahu. Dah tak pasti, nak tolong si mati pun tak tahu dah. Sebab tu wajib kena tulis wasiat. Baik. Yang pertama sekali, cara nak tulis wasiat, kalau masalah sembahyang, dapatkan satu nombor yang memberatkan kepada sangkaan. Jangan ringan sangat, jangan berat sangat, takut tak larat nak buat. Baik, agak-agak Ustaz 60 waktu lagi kot, saya tak ambil qada dulu waktu muda-muda belajar duduk US dan sebagainya, tak semayang pun. Baik, tulis 60 waktu. 60 bahagikan dengan 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Lepas tu buat pelan-pelan. Dah buat tanda. Itu bagi kita yang masih sihat. Dah buat tanda. Bila dah habis 60 waktu, tutup buku, serah bulat-bulat kepada Allah. Perbanyakkan solat sunat.
Sebab kita ni orang yang salih dah afdal dah kena perbanyakkan solat sunat. Sebab sembahyang 5 waktu kewajiban. Sembahyang sunat ni satu perkara yang membawa kepada makrifah dan peningkatan. Satu. Begitu juga masalah puasa. Cara nak kalkulit dia, nak buat wasiat macam mana? Dapatkan satu nombor yang tidak ringan sangat dan tidak berat sangat. Dah? Agak-agak ustaz, saya dah qada isteri kami. Rasa-rasa lebih kurang lah ada lagi 10 hari kot tak qada. Tak ada masalah, tulis. Yang penting kita tulis. Sebab tadi kan kita sebut bila mana kita nampak menjadi keyakinan. Kita cuba nak buat bila nampak ada 10 hari lagi tak qada ni. Contoh. Tulis 10 hari dalam buku wasiat, kemudian berazam untuk qada. Yang semayang tadi tulis 60 waktu dalam buku wasiat, berazam untuk qada. Kemudian dah tulis qada sehari, tanda. Ganti puasa hari, tanda. Ingat muslimat dah, benda ni pun banyak terlepas pandang. Puasa qada tak boleh buka. Dia bukan macam puasa sunat. Puasa sunat kalau ada orang buat kenduri dekat pejabat, kita boleh buka, tak ada masalah. Puasa qada sama hukum macam puasa wajib. Ingat dah, jangan suka-suka nak berbuka puasa pula. Tak larang ustaz, boleh tak? Qada tak boleh, hukumnya macam puasa wajib. Bila dah tulis azam untuk qada, setelah kita azam muslimat, Allahumma salli ala Muhammad, takdir kata sampai waktu meninggal, takdir kata. Mudah-mudahan itulah usaha yang mampu kita lakukan. 2. Yang ketiga apa tadi? Berhutang. Berhutang juga wajib tulis wasiat. Sama ada kita berhutang dengan orang atau orang berhutang dengan kita. Supaya apa? Mudah kalau mati besok anak-anak boleh cari. Anak-anak boleh cari. Dan orang yang buat akuan yang mengatakan dia berhutang kepada kita, kita boleh bantu. Betul, dulu mak ada tulis wasiat, mak ada berhutang begini. Kita pun boleh selesaikan. Sebab banyak di antara kita terlepas pandang. Tidak sah faraid bila mana menyempurnakan 3 perkara dahulu. Ingat dah, bila berlaku kematian, yang pertama sekali selepas tanam mandi semua, antara perkara yang waris perlu lakukan dahulu, buat haji badal. Kalau belum pergi haji, ni ada mak ada duit 2,500 lu, kita daftar siap-siap. Dah? Okey, selesai pertama. Yang kedua, ni menunaikan segala kafarah dan kewajipan bagi si mati. Yang kita bicara sekarang ni. 2. Dah? Yang ketiga, masuk kepada wasiat. Tengok si mati ada wasiat tak? 3. Bila dah tak ada wasiat, baru pergi yang keempat, faraid. Agihkan harta. Kata ulama, tak sempurna faraid selagi mana tak sempurna 3 perkara ni. Jelas? Baik. Yang ketiga apa dia? Hutang. Tulis. Supaya orang berhutang dengan kita, kita tulis. Dan kita berhutang dengan orang pun kita tulis. Dan insyaAllah kalau siap buku tu nanti, dalam kepala otak semua dah ada. Hamba akan berkongsi macam mana zikir-zikir ataupun amalan-amalan ataupun doa-doa cara nak tarik duit. Tarik duit mana tarik hutang lah. Bukan ilmu tarik duit tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba duduk di petani pelik-pelik. Ilmu tarik duit pernah belajar tuan-tuan. Orang kampung. Yang jenis gila-gila kepada batu ni, pelik-pelik di petani ni pelik. Di Indonesia lagi pelik-pelik ilmu yang hamba dapat, tapi hamba tak buat lah. Ada orang tu ajar, dia kata, Wan, kalau mu nak mudah dapat rezeki, tapi tu nak cerita tu, orang yang bagi tip pun dia pun hidup susah. Tu seronok tu. Duk lagu tu. Dia kata puasa 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas berbuka puasa, lepas isyak, baca kulhu 1021 kali sampai subuh. Hari ketiga tengok siapa datang bawa duit. Macam-macam ilmu kan bagi ni. Sebab setiap kalimah Quran itu ada penjaganya. Muslimat ingat hamba buat? Tak berani muslimat. Allahumma salli ala Muhammad. Takut dia minta tukar dengan nyawa ke iman ke dan sebagainya. Jin ni ajib pelik-pelik. Jadi mafhumnya, apa yang kita dapat fahami? Tulis hutang. Yang keempat, boleh? Ya. Okey. Pertama hukumnya boleh. Orang berhutang dengan kita, anak kita nak tolong tutup boleh. Cuma antara yang akhlak yang terbaik, kita boleh niat macam ni. Ya Allah, selagi aku hidup, kalau dia boleh bayar aku nak. Kalau aku mati aku halalkan. Itu lebih indah.
Itu lebih indah. Ya Allah, selagi mana aku hidup aku tak sesak lagi ni. Tapi kalau dia boleh bayar, rezeki aku. Tapi kalau aku mati, ya Allah, aku halalkan dunia akhirat. Itu lebih baik, supaya kita bantu dia, tak ada tuntutan yang berlaku besok. Tetapi hajah kalau dengan banyak tu boleh menyelamat kita di akhirat macam mana? Itu lebih baik. Betul, banyak di dunia. Tapi kalau dengan banyak tu boleh menyelamat kita di akhirat, itu lebih baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalahnya, bila Ustaz cakap tadi kan, orang yang hutang tu, apa kita niat 70 tahun, 70 tahun atau dia tak tahu. Tapi kita maklum pada Tak perlu dia tahu. Tak perlu dia tahu. Sebab tu pentingnya wasiat. Dah tulis dalam buku siap-siap. Tak perlu tahu itu. Bila kita bagi tahu, dia akan buat pula kepada orang yang berhutang, endah tak endah. Bila dia nak mati, macam tu pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak perlu maklum. Sebab niat ni antara kita dengan Allah. Ingat nak kongsi sikit kaedah fiqh, boleh. Benda yang wajib berlapas, ingat usul fikih, benda yang ada saksi sahaja yang wajib berlapas. Nikah ada saksi tak? Aku terima nikahnya, wajib berlapas. Tulis wasiat ada saksi tak? Tulis wasiat kena ada saksi, wajib berlapas. Di kandang mahkamah ada saksi tak? Wajib berlapas. Ingat kaedah usul, benda yang ada saksi wajib berlapas. Tapi masalah kita dengan dia tadi, tak perlu saksi pun. Waktu pinjam duit ada saksi? Tak ada pun antara dia dengan kita. Nak bagi balik pun tak ada saksi, tak wajib berlapas. Okey. Dia susah, punya duit kan. Kita bagi balik, kita bagi. Tapi saksi ahli keluarga lah. Ya. Lepas tu dia buat saksi kan, adik-adik kita kan. Itu macam mana? Ahli saksi yang buat surat perjanjian itu macam mana? Macam mana? Pinjam duit ada perjanjian yang ada. Faham? Kan? Ya. Dan sampai masa dia tak bayar lah kan. Ya. Tinggalnya abang dia semua kan. Jadi macam macam tu macam mana? Ada surat perjanjian macam mana? Bukan begini, dia yang dibahaskan tadi, kewajiban membayar hutang tetap wajib. Itu yang pertama. Okey. Yang kita bincang, Ustaz kalau mati macam mana? Saya kata, kalau nak tuntut, itu hukum fiqh, tak salah. Tapi kalau dengan hutang tu boleh bantu di akhirat, itu lebih baik. Betul. Sebab kita mati pun kita tak perlu dah benda tu. Betul? Mati pun tak perlu dah. Kalau tuntut pun anak-anak yang dapat. Jadi alangkah indah kalau kita niat dalam hati, ya Allah, waktu dunia ni kalau aku hidup, dia nak bayar, aku terima. Sebab hutang tetap hutang. Tetapi kalau aku mati, aku halalkan. Tulis dalam buku wasiat. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan itu boleh bantu kita. Dalil. Dengar dalil lah? Nak dengar dalil? Baik. Kan kita belajar tadi, tilawatul Quran fadilatun. Belajar Quran, baca Quran fadilat. Beramal dengan Quran kewajiban. Hamba tanya, semua jawapan dah tahu. Dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang full stopnya bab apa? Bab hutang. Berat tak benda ni? Berat. Tetapi dalam sebuah hadis, dengar dah, Allah Ta'ala pernah berjanji, aku ni akan menjadi jaminan kepada orang yang berhutang. Allah tolong bayar. Tapi ada syarat, panjang ceritanya lagi. Sebab tu ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi sampai kepada Sidratil Muntaha, ketika Nabi ziarah syurga, Nabi dapat satu pintu tu, tertulis di atasnya, memberi sedekah itu dibayar 10 kebajikan, memberi hutang itu dibayar 18 kebajikan. Tu rojok kitab Kifayatul Muhtaj bagi bicara Isra' wal Mi'raj. Waktu Nabi ziarah syurga, ada satu pintu tertulis, kita bagi sedekah, Allah Ta'ala beri kepada kita 10 kebajikan. Dan bila mana kita beri hutang, beri orang hutang, Allah Ta'ala bayar kepada kita 18 kebajikan. Maka Nabi bertanya kepada Jibril AS, apakah faedah ini? Sebab bila mana kita beri sedekah, orang tu belum tentu lagi perlu ke tak perlu. Betul? Tapi bila mana kita beri hutang, memang dia perlu. Tolonglah Kak Jah, sangkut sangat ni. Yang tu, yang ni sangkut sangat, beri hutang 1000 contoh. Bila berhutang, memang dia perlu. Dan ingat, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam sebuah hadis kursi. Nabi yang sendiri tolong menyambut dalam beberapa hadis Nabi SAW, orang yang berhutang, dan dia memang niat nak bayar hutang, tapi takdir kata sampai satu masa dia pun mati. Allah Ta'ala tolong bayar. Muslimat, Tuhan bayar dekat siapa hutang tu? Kitalah yang menerima, yang beri hutang tadi. Maknanya rahmat dah Allah.
Kalau Tuhan bayar hutang, bukan Tuhan bayar ke yang minta hutang tadi, Tuhan bayar ke kita lah. Kita beri dia hutang, kita mati. Kita mati, Tuhan sendiri janji, aku yang akan jadi penjamin bagi orang yang berhutang, aku tolong bayarkan. Rojok daripada ulama hadis ni tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kalau ada matan Arab dia, hamba bagi, hamba forward kepada Hajjah. Allah Ta'ala sendiri yang bersaksi menjadi jaminan kepada orang yang berhutang. Tapi ada syarat. Syaratnya bukan dia sengaja tak nak bayar hutang. Banyak lagi syarat. Cuba kita ringkaskan kalam. Mafhumnya, kalau kita langsaikan, Allah Ta'ala akan bayar. Tuhan bukan bayar dekat dia. Hutang kita kan? Tuhan bayar kepada besar tak? Besar je? Okey, khair, habis. Yang keempat, nazar. Kalau ziarah orang sakit, tanya. Muslimat kena praktik supaya bila kita sakit, kita ingat. Dan benda tak perlu sakit sekarang pun boleh buat. Maklum ada tak nazar-nazar yang maklum pernah ingat? Tanya dia. Waktu sakit tu tanya. Tak rugi pun. Selagi mana akal berjalan, dia boleh ingat. Supaya kita boleh bantu tulis wasiat. Supaya apa? Ingat nazar ni benda yang berkait sumpah dengan Allah. Berjanji dengan Allah. Ya Allah, aku bernazar. Ya Allah, kalau aku dapat tu, aku nak buat ni. Aku bernazar. Ya Allah, kalau aku buat tu, nak tumbang kambing seekor, bernazar. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Supaya bila mana dia bernazar, dia tulis. Kalau dia sihat, boleh menjadi peringatan. Kalau dia mati, anak-anak boleh bantu gugurkan kafarah. Atau tolong gugurkan nazar tu balik. Sebab ada wasiat kan? Kan kita dah belajar fiqh. Tak sah korban dan akikah melainkan kalau ada wasiat. Kitab Matlaq muka surat 82. Ada ulama sebut tak sah wasiat, tak sah korban kalau ada wasiat. Dan yang kelima, sumpah. Sumpah pun wajib kena tulis wasiat. Supaya apa? Supaya bila mana kita bersumpah, takut-takut, sumpah ni sumpah yang salah ni Kak Jah. Kak Jah kena bayar kafarah ni, tarik balik. Sebab ingat muslimat, nazar dengan sumpah ada 5 hukum. Bahasa mudah hamba nak bantu tuan-tuan, jangan bersumpah samborono, jangan. Sumpah ni ada hukumnya. Bila satu hari, tatkala dibagi harta dengan, kita sangka tak adil. Kita sangka tak adil. Padahal Allah Ta'ala tu adil. Aku bersumpah Kak Jah, start daripada hari ni aku tak jejak dah rumah Kak Jah. Dia bersumpah. Ulama sebut itu contoh sumpah yang haram. Bila dia tulis, kita boleh detect. Kak Jah sumpah ni tak boleh Kak Jah. Habis tu nak buat macam mana? Kak Jah tengah sakit ni. Tarik balik dengan bayar kafarah. Cara nak gugur sumpah, gugur nazar dengan bayar kafarah. Kafarah nazar atau sumpah, merdekakan seorang hamba, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Ni Kak Jah tengah sakit, tak apalah. Ni sumpah yang ketiga ni, Kak Jah tolong niatlah hati, saya tolong gugurkan. Sebab ingat, nazar dan sumpah antara perkara-perkara yang berkait rapat dengan rezeki dan kehidupan. Banyak sangat kaitan. Sebab tu antara sumpah kita dengan Allah kan. Jadi nak gugurkan kafarah, merdekakan hamba, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Tengah-tengah sakit tu, kita bagi dekat dia 100. Tak apalah, ni mu ambil balik 50 ni, buat makan hantar kat surau. Contoh. Jelas. Untuk bantu dia gugurkan sumpah. Kelebihan pula kalau kita tulis. Bila kita mati, mana-mana kita tak sempat nak tarik balik, tak sempat nak tunaikan contoh nazar, anak-anak boleh tolong buat. Sebab tu pentingnya buku wasiat. Dan hamba nak minta doa keberkatan tuan-tuan mengaji pagi, petang, siang, malam, petang. Nanti insyaAllah kita akan jumpa jam 3 nanti dalam kuliah pondok. Doakan hamba untuk hamba siapkan buku tu. Yang bertajuk Wasiat Peribadi Muslim. Dia bukan buku bacaan. Dia lebih kepada buku diary. Yang tiap-tiap diri kena ada. Antara benda yang hamba bincangkan masalah lah. Tinggal semayang, tulis. Kita buat page-page. Untuk muslimat tu, tulis. Lepas tu pula tinggal puasa, tulis. Lepas tu pula hutang. Yang keempat nazar. Yang kelima sumpah. Dan perkara yang saya muatkan dalam buku yang bertajuk Wasiat Peribadi Muslim, antara juga masalah kubur. Kita ada buat satu page. Saya nama mengamanahkan ataupun mewasiatkan kepada anak-anak saya tidak melakukan binaan yang tetap di atas kubur saya yang bernama sign cop jari 5. Contoh kalau nak cop jari. Mudah-mudahan kalau kita mati besok anak-anak tak bergaduh. Tak apa, abang tak nak buat, tak ada masalah. Abang boleh keluar duit seorang lah nak buat kepuk bagi mak. Kepuk ke?
Kepuk kan? Ada abang boleh keluar lah 1,500 nak buat benda tu. Bukan masalah tu. Kita dah mengaji fiqh kan, tak ada binaan di atas kubur. Kadang-kadang kita dah berpesan tapi tak ingat. Bila buat buku wasiat, anak-anak balah dah. Ni mak dah tunjuk dah. Siapa berani nak lawan wasiat mak? Contoh, mak dah wasiatkan tak ada binaan di atas kubur. Jadi mudah-mudahan membantu bagi kehidupan tuan-tuan setelah kita kembali ke alam barzah. Jadi akhir kalam, apa yang dapat kita fahami, ziarah kubur itu satu kelebihan bagus. Tetapi ziarah orang sakit tu bagus, satu kelebihan. Tetapi menyediakan wasiat ketika anda sakit satu kewajiban. Dan saya syarah sikit, tak perlu sakitlah tunggu baru nak buat wasiat. Cuma yang kita boleh belajar hari ni, untuk orang sakit, tolong sampaikan amanah yang kita belajar pada hari ni. Ziarah orang sakit, jangan sembang tanya masalah dunia. Tanya Kak Long dah buat wasiat ke? Dia akan tanya wasiat apa? Ada tinggal semayang tak? Tinggal puasa tak? Berhutang tak? Bernazar tak? Bersumpah tak? Cuba ingat. Tak apa, Kak Jah tolong tulis. Supaya kita bantu dia tulis wasiat. Dia mati besok lusa, sampai kepada anak-anak boleh bantu. Jelas? Dan tuan-tuan juga yang masih hidup, tulis benda-benda maklumat tadi supaya menjadi satu rangsangan. Ada 20 waktu lagi aku tak habis qada, tengok 20. Bila potong 19 rasa gembira sikit, potong 18 rasa gembira sikit. Jadi satu rangsangan kebaikan. Puasa pula berapa hari yang tak qada lagi, tulis. Bila dah habis baru boleh senyum. Aku nak buat pula puasa hari hitam, puasa hari putih, puasa istiqamah. Banyak puasa kita tak pernah buat lagi. Puasa hari hitam awal dengan hujung, hari putih tengah-tengah, 13, 14, 15. Isnin Khamis banyak lagi puasa. Yang tu tak ada masalah. Semua ilmu-ilmu begini biasa saya ajar dekat program NBS Nak Baiki Solat. Mafhumnya begini. Program tu antara perkara yang kita ajar, antaranya bila sebut beramal, banyak antara kita tak faham istilah wajib beramal walau sekali. Itu antara poin yang besar yang kita nak didik. Masalah puasa tadi kan banyak tak tahu. Tetapi ulama fiqh sebut untuk orang awam. Tapi muslimat bukan orang awam dah. Tak apalah. Orang salik kan. Untuk orang awam ni bila sebut beramal, kata ulama wajib beramal walau sekali. Kalau hamba suruh angkat tangan tadi, sekali lagi. Siapa yang tak pernah puasa hari hitam? Tak payah angkat lah. Tak pernah. Tak pernah tahu pun. Nanti kita belajar. Buat walau sekali. Hari putih 3 hari. Yang tu ramai tahu. Banyak lagi amalan sama ada puasa, semayang dan sebagainya. Cuma ringkas muslimat, ilmu-ilmu begini saya bantu dan saya ajar dalam program Nak Baiki Solat. Cuma sekadar maklumat yang ringkas. Kalau muslimat rasa nak hadir, boleh ambil borang kat sini. Program tu kami akan langsungkan 3 hari bulan di Masjid Al-Falah USJ 9. 3 November hari Ahad. Program yang bernama Nak Baiki Solat. Tuan-tuan dah semayang lama dah ustaz, apa yang kami perlu perbaiki lagi? Nak tanya soalan akhir. Boleh tanya soalan akhir? Muslimat ada satu rumah yang dah duduk 50 tahun. Berapa tahun rumah kita? 50, 60. Agak-agak confident tak lagi kita nak duduk rumah tu lagi 30 tahun? Confident? Baik. Apa yang muslimat perlu lakukan? Boleh buat sendiri. Panggil kontraktor. Kontraktor datang dekat rumah kita. Nampak dah anak-anak itu. Kenapa hitam-hitam tu? Leaking, dah bocor. Piping pula, air kejap ada, kejap tak ada. Sebab benda underground, benda bawah tanah. Wiring pula dengan tikus makan, banyak dah rosak. Kita nak duduk rumah tu lagi 20 tahun, kita kena renovation. Betul ke betul? Itulah ibadat solat. Solat kita ni sama juga 60 tahun. Jangan berasa seronok. Banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Jadi bagi muslimat yang nak hadir, boleh ambil borang. Tak ambil borang pun tak apa. Boleh mendaftar di www.nakbaikisolat.com. Nak semua rapat, nakbaikisolat.com. Ada satu website, boleh daftar di sana. Program kita akan berlangsung pada 3 November 2019. Satu program yang akan membantu tuan-tuan banyak lagi kepahaman. Yang secara ringkasnya kita ambil pukul 10 Antara feedback yang terbaik yang kami pernah terima, satu muslimat ni nama dia Hajah Zainab. Nama dia Kak, saya panggil dia Kak Zai sebab dia rapat dengan kami. Dia kata, Ustaz, saya hadir program NBS, saya hadir program ICS Interaktif Cerita Solat selama 3 hari. Kemudian
program ni dia nampak hebat, dia usulkan dekat Yadim, Yayasan Dakwah Malaysia. Muslimat tahu apa copywriting yang dibawa, sehingga Yadim ambil program kami sekarang ni, nak dianjurkan, diwajibkan di semua sekolah-sekolah di satu Malaysia. Dan kami dah link dengan Dr. Mazli Malik selaku Menteri Pendidikan, dan alhamdulillah mesyuarat semua dah selesai, dan program ni akan bermula pada tahun depan. Ayat copywriting yang Hajah Zainab dibawa, dia kata, Prof, cerita dengan Yadim mesyuarat awal, Prof, saya cari ilmu ni 20 tahun, Ustaz Irwan selesaikan dalam masa 3 hari. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, saya cari ilmu dalam masa 20 tahun, tak dapat dia tepat. Ustaz Irwan bantu selesaikan dalam masa 3 hari. Allahu Akbar. Ini dipanggil ilmu rasa. Orang jual kopi selagi tak minum, kita tak akan tahu selagi mana kita tak rasa. Jadi jemput hadir dalam program. Mana-mana yang nak borang, boleh ambil borang. Ataupun saya wasyajaru yasjudan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang masuk pada telinga dan hati kami engkau yakin dan fahamkan. Ya Allah, apa-apa yang dah lekat pada hati kami engkau takdirkan ia, kau ubah ia dengan tindakan dan pengamalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama.